Nah, selamat pagi. Ada 18 yang sudah masuk. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum. Dengar ke tidak cikgu cakap ni? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, cikgu. Okey, boleh baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma alaina ni'mataka awal syurur alaina bin Ar-Rahim Rabbi Shrahli Sadri wa yassirli amri warhamna min lisani yafqahu qawli. Amin. Baik. Okey, so kita mulakan kelas kita dengan ambil kehadiran seperti biasa. Okey, tak apalah kalau lag ke yang penting kamu sudah hadir. Tak apalah, line internet ni ataupun masalah internet, masalah gadget tu biasa. Okay, so kita ambil kehadiran untuk 19 dah. Okay. Okay. Nampaknya kalau 3C ni awal pagi tak ada masalah lah, bangun awal. Okay, semuanya nampaknya bersedia untuk bangun awal. Cikgu yang lag. Okey. Baik. Jangan risau, tak apa. Nanti kita tengok recording apa yang lag tu. Kamu jangan risau, kamu boleh ulang balik dekat recording kita. Jadi kalau misalnya kamu rasa tertinggal sesuatu ketika kelas cikgu, tengok je record balik dekat video. Jadi kalau misalnya ada yang cikgu cakap tengok-tengok tak faham, boleh ulang semula. Okey, so kita bagi kehadiran dulu. Nampaknya okey. Adilia. Lepas tu Anaf. Aiman. Aril Farish. Aira Batrisha, Ishan, Fatimah Azhara, Adam Zairil, Firas, Nasim, Aish Safwan, Dayan Ilman, Irfan Fahmi, kemudian Nasrullah, No Aina Maisara, No Damia, Hirdina, Kalisha dan Ame. Okay, safe. Hadiah awal 3 markah. Okay, so hari ini kita nak belajar tajuk baru. Kita nak tinggalkan tajuk-tajuk yang lama, aktiviti-aktiviti yang lama pun kita nak tinggalkan. Kita nak belajar satu tajuk yang sangat menarik, iaitu tentang asid, alkali dan neutral. Dan tajuk ni biasanya memang murid tak ada masalah untuk menguasai sebab dia senang.
dan dia menyeronokkan sebab dia ada kaitan dengan apa yang kita guna atau kita makan setiap hari. Jadi, okey, kita terus kepada buku teks. Saya agak tangan. Kita pergi kepada buku teks. Okey. Kita baca buku teks, kita tengok dulu kita perkenalkan diri dulu dengan tajuk unit 8 ini, asid alkali. Muka surat berapa? 105. Buku teks muka surat 105. Okey, jom. Mana? Dah sedia? Cikgu check ni dekat cikgu punya second device ni. Kalau misalnya tak betul ke, rasa macam ada missing ke, beritahu cikgu . Okey, so kita tajuk asid alkali ini, kita panggil dia sebagai sifat kimia. Sifat kimia bahan. Jadi bahan ni ada sifat bahan, ada sifat kimia. Jadi kalau sifat bahan nanti kamu akan belajar ketika tahun 4. Sifat kimia ada 3. Sifat bahan ada 6. Sifat kimia ada 3. So 3 je nak belajar dulu, iaitu asid, alkali dan neutral. So asid tidak semestinya apa? Alkali apa pula kekurangan dia? Okey, nanti kita tengok. Baik, kita baca. Bersedia ya, muka surat 105. Okey, kalau siapa-siapa yang tak ada buku teks, kamu boleh tengok je lah dekat skrin. Cikgu share je dekat teks buku teks digital ni. Kalau siapa yang ada, kamu boleh baca bersama dengan cikgu. Okey, mengapakah reaksi muka mereka berubah apabila merasai buah lemon dan juga air kopi? Tengok ni, siapa ni baju merah ni? Ariel ke ni? Ke Dayan? Ni baju merah ni, pakai baju merah dan makan buah lemon. Memanglah, jadi muka pun berkerut-kerut. Sebab apa? Lemon berasa masam. Kemudian yang kedua, datang pula Damia ke Irdina ni. Minum air kopi. Kalau minum air kopi, letaklah sedikit gula macam cikgu ni. Sedapnya. Pagi-pagi minum kopi dulu. Kan supaya mata segar, supaya dapat mengikuti pelajaran dengan dengan baik. Lemon lagi sedap daripada kopi, ya ke? Lemon lebih sedap daripada kopi. Lemon lagi tak sedap ke atau kopi? Oh, gini. Asid tu masam ke? Okey, adakah asid berasa masam? Okey, kita tengok sekarang. Kita baca bersama-sama. 106. Okey betul, kebiasaannya asid memang rasa dia masam. Okey, jom kita tengok asid, alkali dan neutral muka surat 106. Di sekeliling kita terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Okey, tak semestinya bergantung kepada kamu punya cita rasa. Kalau kamu suka makanan atau minuman yang masam, mungkin kamu sukakan air lemon. Kalau kamu suka air yang pahit, kamu jangan cakap kopi pahit jadi tak sedap. Tapi ada orang yang minum air kopi dia tak nak letak gula. Kamu tak percaya, kamu pergi kedai, kamu dengar orang-orang yang tua-tua dia suka order air kopi kurang manis. Dia cakap macam tu sebab apa? Kalau kamu dah letak gula banyak, nanti rasa kopi tu dah tak pure, tak pure lah, sebab rasa gula je. Macam tu juga kalau kamu buat air. Kalau kamu buat air, banyak sangat letak susu, banyak sangat letak air gula, letak gula. Tak best lah rasa dia yang asli dia. Tak, orang kata tidak begitu dinikmati. Okey, apa cikgu cakap ni? Di sekeliling kita terdapat pelbagai bahan yang bersifat asid, alkali dan neutral. Sifat ini boleh diuji dengan menggunakan kertas litmus. Kertas litmus ialah sejenis penunjuk yang akan berubah warna apabila diuji. Okey, so cikgu sebenarnya ada kertas litmus dengan cikgu, tetapi hari ini cikgu belum bersedia untuk buat eksperimen untuk ditunjukkan dengan kamu.
Kalau misalnya tahun ini tak dapat buka sekolah, kita akan bawa eksperimen ini pada tahun hadapan. Jangan risau, kita buat. Sebab bahannya memang mencukupi. Cuma kita akan minta murid untuk bawa seberapa mungkin dalam 5 atau 6 ataupun mungkin boleh bawa sehingga 10 jenis makanan daripada rumah dan cikgu akan sediakan kertas litmus. Tapi kamu jangan risau. Kita kalau tak buat tahun ini, kita buat tahun depan. Cikgu akan sediakan kertas litmus ni. So kertas litmus ada 2, iaitu merah dan biru. So kenapa kena guna kertas litmus? Kerana dia lebih tepat untuk menguji sifat kimia bahan. InsyaAllah kalau buka sekolah kita pergi, kita buat eksperimen ni Damia. Kamu jangan risau. Kita akan sediakan alat-alat keselamatan dengan baik. Contohnya seperti yang paling penting senang je. Kalau kamu dah buat aktiviti semua tu, kamu basuh tangan. So dekat sekolah kita, bilik sains, insyaAllah boleh basuh tangan lah. Okay, back to our topic ni. Dia cakap tengok ni, kertas litmus merah, kertas litmus biru. Kalau kita tengok ni, kita tak adalah pakai satu bungkus, satu ikat ni macam ini. Kita kena koyakkan dia. Kita koyakkan satu untuk satu bahan. Koyakkan satu untuk satu bahan. Janganlah semuanya kamu pergi rendam. Cikgu cakap awal ni sebab apa? Memang pernah berlaku ya. Bila cikgu bagi satu bungkus ni, satu ni dia celupkan satu ikat ni ke dalam air lemon. Satu lagi ni dia celup lagi ke dalam kopi. Habis. Membazir namanya. Kita cuma nak tahu perubahan warna dia. Jadi kita cuma koyakkan satu. Ini pun satu. Tak payah banyak-banyak. Dia memang dia kita panggil dia sensitif. Sensitif tu maksudnya apa? Dia cepat berubah. Jadi kita juga sepatutnya tak boleh pegang guna tangan. Jadi kita akan sediakan forceps. Tahu tu apa forceps? Apakah forceps? Ni macam ni. Adakah dalam gambar ni? Tak ada ya. Forceps tu ialah pengepit. Jadi sebelum kamu sediakan macam ini, kita gunakan forceps untuk memegang dia. Sebab kita tak mahu apa-apa bahan yang ada pada tangan kita mengganggu keputusan eksperimen. Sebab dekat tangan kita ni boleh jadi kita lepas waktu rehat baru makan something. Contohnya lepas rehat, waktu rehat tadi kita makan sos, kita makan kicap, lepas tu belum cuci tangan dengan bersih, kita pun pergi pegang bahan-bahan ini, jadi dia akan dikira mengganggu keputusan eksperimen. Dan kita pun letakkan macam ini. Jangan risau, penitis pun kita dah beli. InsyaAllah nanti kita gunalah dia. Kita letakkan pada warna petak ni apa? Kita panggil dia jubin putih. Okay, so kalau tak ada jubin putih pun tak apa. Kita sediakan kertas yang warna putih ni kita panggil sebagai kertas turas. Okey, kita pun tengok apa yang akan berlaku. Dia pun letakkan titisan air dekat sini dan berubah merah menjadi biru, tetapi biru menjadi merah tetapi merah tiada perubahan. Ini dikira sebagai berasid. Jadi kamu ingat satu je yang senang. Biru merah asid. Biru merah asid. Senang je. Ingat salah satu. Tak payah kamu nak ingat banyak-banyak. Jadi kalau biru merah asid, tentu sekali kalau merah tiada perubahan. Berubah menjadi warna merah kepada merah ni. Biru berubah warna kepada merah. Apa ni? Dia highlight ni. Tertinggal. Biru kepada merah. Okey. Asid tu sifat kimia bahan. Okey, asid ialah sifat kimia bahan. Jadi kita pun tengok dekat sini, bolehkah kertas litmus dicelupkan terus pada bahan yang ingin diuji? Okey, sebaiknya tidak. Tapi boleh, tak ada masalah. Contohnya kamu pegang forceps, kamu pegang kertas, kemudian kamu celupkan ke dalam ni piring ni. Boleh juga sebenarnya, tak ada masalah, tetapi adalah lebih baik kalau kita buat macam ini. Kita ambil titisan dia dan titiskan dia. Kenapa begitu cerewet? Kenapa nak kena ikut step-step macam ini sampai nak kena titis, lepas tu kena letak atas kertas? Kalau tak buat macam ni tak boleh ke? Sebab nanti kita kalau uji, kita tak uji satu bahan sahaja.
kita uji kadang-kadang tu sampai 10. Murid-murid pun kadang-kadang tu excited nak bawa bahan. Saya nak bawa kicap, saya nak bawa sos, saya nak bawa cuka, semua nak bawa-bawa. Jadi bahan tu kadang-kadang tu sampai lebih daripada 10. Jadi bila kamu buat kerja dengan macam ini, dia teratur dan paling penting kita boleh tengok keputusan dia dengan jelas. Kalau semua celup, lepas tu letak merata-rata, lepas tu tak gunakan penitis, akhirnya kita tak tahu mana satu kertas limus biru, kertas limus merah. Sebab kita sekarang ni tengok dalam buku teks memanglah nampak jelas. Tapi bila kita tengok waktu kita buat sendiri di depan mata, kita akan keliru sendiri. Okey. Warna biru, warna untuk bahan beralkali pula ialah yang terbalik, merah biru. Jadi nak ingat dia antara dua ni, biru merah asid, merah biru alkali. Kalau lah tertukar juga tak apa, awal-awal ni tak apa, tak ada masalah. Tapi rajin-rajinlah kamu menghafal dia sebab dia cuma dua tu saja. Biru merah asid, merah biru alkali. Kalau tiada perubahan, neutral. Senang je. So sama juga dia tunjukkan dekat sini. Warna biru titik tak ada apa-apa. Warna merah titik, oh ada berubah. Ni nampak macam tak excitement, tak ada excited pun, tapi ada setengah murid excited sampai tepuk-tepuk tangan ni tengok ni. So kalau dia beralkali, dia akan berubah warna merah kepada biru. Dan kalau dia neutral, tidak berubah warna dua-dua. Tiada perubahan, tiada perubahan. Apa dia kamu tanya ni? Biru sejuk. Tidak. Bukan sejuk panas. InsyaAllah. Saya nak pergi sekolah. Okey, tak apalah. Cikgu faham. Bila kita lama tak berjumpa, kita mesti rindu dengan apa yang kita lama tak jumpa tu. Itulah kita manusia. Okey, so seterusnya kita pun tengok ujiannya. Apa nak buat ni? Tengok ni. Yang pertama, tuangkan dulu dalam bekas ataupun piring. Kalau tak tuangkan pun tak apa. Kemudian kamu pun sedut beberapa titis dan titikkan pada kertas litmus. Jangan chatting-chatting. Cikgu tak ada masalah kamu nak chatting, tapi kalau kamu tak tumpu perhatian, nanti kita buat ujian, mulalah ada yang tanya kenapa soalan ini, kenapa soalan ini. Dibenarkan chatting tapi jangan tidak tumpu perhatian, mesti tumpu perhatian. Okay, so cuka berasa masam, air minuman ataupun air yang dalam botol ni dia tawar ataupun tiada rasa. Jus oren berasa masam, air gula berasa manis, air kapur berasa pahit. Air kapur ni biasanya kalau ibu kita gunakan untuk membuat cucur. Jadi dalam campuran tepung tu dia masukkan sedikit air kapur. Kalau tak salah cikgu, dia untuk kita jadikan pisang tu ataupun cucur kita tu rasa rangup. Rasa serangup. Air soda bikarbonat ni kita gunakan untuk masak kek, jadi dia pun berasa pahit. Jadi kalau kita di rumah, sebenarnya kita boleh buat ujian untuk mengenal pasti sifat kimia bahan. Jangan kita kata, alah tak ada kertas litmus, alah tak makmal belum buka, jadi kita tak boleh buat ujian. Sebenarnya di rumah kita boleh gunakan rasa dan juga sentuhan. Kalau kita sentuh, ada yang akan di antara ini yang akan berasa licin, dan ada juga yang kita kata dia rasa perit. Macam mana rasa perit tu nanti kita tengok. Dan ada juga yang bila kita sentuh dia tak ada rasa apa-apa. Jadi kalau kita tunggu dia dekat rumah, kita gunakan rasa. Bila kita rasa, kita gunakan lidah. Jadi kita akan dapat membezakan sifat-sifat kimia bahan. Kamu chatting-chatting tu nanti kalau salah jawab jaga. Okay, so kita pun tengok dekat sini ada penjelasan mengenai rasa-rasa bahan. Jadi tak semestinya kena buat dekat makmal ataupun mesti kena beli kertas litmus.
Setiap tahun cikgu masih ingat masa tahun lepas cikgu mengajar di buat kelas live tu, lepas tu ada yang tanya, cikgu berapa ringgit? Cikgu tak boleh jawab lah berapa ringgit, nanti orang marah. Sebab berapa ringgit kertas tu bergantung kepada negeri. Contohnya kalau dekat Sarawak ni mungkin dia lebih mahal sebab nak dapatkan kertas litmus tu dia kena beli daripada Kuala Lumpur ke, kena beli daripada Johor ke, jadi pengangkutan dan sebagainya jadi mahal. Tapi kalau negeri lain mungkin dia orang murah, beberapa belas ringgit sahaja. Jadi cikgu tak nak jawablah tentang harga. Lagipun cikgu rasa kalau sekolah sudah sediakan bahan-bahan macam ini, apa kata kita gunakan bahan tu secara percuma, sebab ini disediakan oleh kerajaan. Jadi itu yang boleh kita gunakan di makmal. Kalau misalnya di rumah kita gunakan rasa. Tengok ni kita tengok. Selain menggunakan kertas litmus, kita juga boleh menguji suatu bahan, sifat bahannya menggunakan dera rasa dan juga dera sentuhan. Tolong tumpu perhatian. Ini ialah ujian yang boleh dibuat di luar makmal ataupun kita panggil di rumah lah. So lemon rasa masam. Kubis hijau ni berasa pahit. Okay, kita highlightkan rasa ni, masam, pahit dan juga tawar. Tawar. Jadi bila tawar dia adalah neutral. Kalau dia pahit dia adalah alkali. Kalau dia masam dia adalah asid. Kebanyakan bahan ni dia akan bagi penekanan kepada kita. Okey, kebanyakan bahan berasid, berasa masam dan perit apabila disentuh. Tengok ni cikgu highlight ni. Berasid, berasa masam dan perit. Macam mana rasa perit tu? Contohnya biasanya bila kita makan benda-benda yang masam ni, kita rasa macam pedih mulut kita. Perit ni contohnya bila kita limau, contohnya apabila terkena kulit kita dan kita lama sangat sentuhan dia, kita boleh rasa pedih. Perit tu hampir kepada pedih. Ataupun kalau kita rasa, biasanya kita rasa gunakan lidah lah, dia lebih jelas dan lebih ketara rasa perit dia. Macam bila kita rasa masam tu, itu ialah rasa perit. Bahan beralkali pula berasa pahit dan licin apabila disentuh. Pahit, dia licin. Contohnya sabun. Kalau kita kan, adakah kubis ni berasa licin? Tidak. Secara umumnya tidaklah. Kalau kubis ni tidak rasa licin sebab dia kan sayur. Jadi bila kita gunakan sabun, kita gunakan shampoo dan sebagainya, dia berasa licin apabila disentuh. Dan bila kita rasa guna lidah, dia adalah pahit. Bahan neutral pula mempunyai pelbagai rasa seperti ada 3, tawar, manis dan masin. Ada 3. Jadi selain daripada masam dan selain daripada pahit, dia adalah neutral. Senang je nak ingat. So kalau contohnya cikgu bagi kamu rasa minyak masak. Minyak masak berasa tawar. Jadi kalau misalnya berasa tawar, dia adalah neutral. Jadi bahan neutral berasa licin juga dan kesat pula apabila kamu sentuh. Contohnya kita sentuh larutan apa yang kesat ni? Larutan gula ke, larutan garam ke. So bila kita sentuh dia berasa kesat. Kesat tu macam kasar. Bagaimana pula dengan air kopi? Ni ada satu situasi, kita panggil situasi ganjil. Kenapa ganjil? Air kopi sepatutnya rasa pahit. Tetapi bila diuji dengan kertas litmus biru, nampaknya dia menjadi merah. Jadi air kopi tu sifat dia asid, tetapi dia berasa pahit. Jadi cikgu dia beritahu dekat sini, cikgu Adam ni, tengok ni cikgu Adam, dia cakap apa? Tidak semua bahan yang berasa pahit sebenarnya alkali. Tengok ni ni sangat penting. Tidak semua berasa pahit itu adalah alkali. Dan tidak juga semua benda yang berasa masam itu adalah asid. Okey, so situasi ganjil ini menunjukkan kepada kita selain daripada menggunakan rasa, menggunakan sentuhan, kita juga kena uji menggunakan bahan ujian yang tepat, iaitu kertas litmus. Okey, sebenarnya ada lagi satu lagi iaitu kertas pH, tapi ni kita akan perkenalkan lain kali.
Adakah rasa dan sentuhan boleh dijadikan penunjuk? Boleh, tetapi mesti disokong oleh kertas litmus. Itu jawapan dia. Jadi bolehlah kita guna rasa, boleh. Boleh tak guna sentuhan? Boleh dekat rumah. Tetapi mesti disokong dengan ujian kertas litmus. Jadi janganlah kata sia-sialah kalau macam tu buat ujian dekat rumah, lepas tu tiba-tiba tak tepat. Jangan cakap macam tu. Masih lagi tepat. Okay, so dekat sini barulah dia gunakan kertas litmus dan juga rasa. Kalau kamu tengok ni, budak perempuan ni dia rasa, lepas tu dia sentuh, ambil sedikit susu. Tengok ni dalam ni susu. Ambil sedikit susu dan letakkan ke dalam jari. Oh, dia rasa kesat. Jadi ujikan dengan kertas litmus. Jadi ada 3 ujian yang kita gunakan untuk mengesahkan bahawa dia bersifat neutral. Kalau uji menggunakan rasa, boleh. Menggunakan sentuhan pun boleh. Tetapi kita sokong lagi dengan kertas litmus untuk dapatkan data yang lebih tepat. Untuk mendapatkan sifat bahan yang lebih tepat. Jadi dekat sini ada banyak susu segar, air garam dan sebagainya. Nanti kalau kamu tengok buku aktiviti kamu, nak isi jadual ini agak rumit. Banyak sekali ya. Nanti kita isilah satu masa kita spend untuk mengisi buku aktiviti kita. Okey, saya cikgu nak beritahu sekarang ni. Okey, ni dia tunjukkan satu ni bahan iaitu sos tomato. Sos tomato berasa masam. Okey, sos tomato berasa masam. Jadi kita boleh cakap dia, ramalan kita ialah sos tomato bersifat asid. Okey. Sos lain juga ada, contohnya kita bagi sos cili. Jadi sos cili berasa pedas. Jadi rasa pedas ni nak cakap sifat apa? Asid ke, alkali ke, neutral? Okay, so bila kita uji dengan rasa, kita tak tahu masam pun tidak, mungkin juga bukan pahit. Jadi kita boleh cakap sos cili tu berasa masin. Sos cili ya, sos cili. Dengar cakap baik-baik ni ya. Sos cili, kita boleh cakap sos cili tu berasa masin. Jadi kalau sos cili berasa masin, memanglah rasa asal dia pedas lah kan. Tapi kalau kita cakap dia secara general, dia rasa dia masin. Macam masakan yang pedas kan. Jadi dia berasa masin. Jadi kalau rasa masin, sepatutnya sos cili dia adalah neutral. Bila kita uji dengan kertas litmus, ada sesetengah sos dia sebenarnya menunjukkan sifat asid. Sebab apa? Sebab selain daripada cili-cili yang dia cakap dia campur tu, sos sebenarnya ada campuran bahan pengawet yang berbagai-bagai. Jadi bahan pengawet tu menguasai rasa sos cili itu. Sebab tu macam cikgu cakap tadi, macam air kopi tadi kan. Air kopi tu cikgu cakap ada yang tak suka minum kopi tu manis. Ada yang suka minum kopi tu kurang manis. Ada yang rasa nak pahit je, tak mau rasa gula langsung. Jadi bila kamu campurkan gula banyak daripada gula tu akan menguasai rasa air kopi kamu. Jadi bila kita uji, nanti dia akan tunjukkan rasa gula. Faham tak ni? Jadi itu kita kena hati-hati. Okay, so kita nak tunjuk dekat sini muka surat 110. Guru juga boleh menggunakan minyak masak, madu, asam jawa. Air nasi ni apa dia? Air yang masa kita masak nasi tu yang sebelum dia sudah masak tu. Jadi ini adalah agak sukar untuk disediakan. Ataupun air ketika kita mencuci beras. Air bila sebelum masak tu maksudnya nak hampir-hampir dah. Bila kita tengok periuk kita tu menggelegak tu, dia belum lagi dia cakap warm tapi dia masih cook. Lepas tu dia menggelegak, jadi masa tu kita boleh gunakan air tu. Tapi boleh juga kita gunakan air masa kita cuci dia sebelum kita masak. Air kita basuh beras tu. Jadi ini ada susah sikit. Tapi kalau bahan-bahan lain ni sebenarnya boleh didapati di rumah kita. Sebenarnya banyak bahan yang di rumah kita ni akan menunjukkan situasi ganjil. Dan kamu jangan hairan kalau misalnya
Bila kamu uji air-air tertentu, dia tunjukkan sifat yang berbeza. Contohnya, ada air yang kalau tak silap cikgu, air penapis, dia tiba-tiba bila kita uji dia tunjukkan rasa, dia tunjukkan alkali. Sedangkan kalau kita belajar air, tengok ni, air minuman sepatutnya bersifat neutral. Air tadi tak rasa pahit pun, tapi bila kita uji dengan kertas litmus, tiba-tiba dia jadi alkali. Kenapa? Kerana dalam sistem penapis bahan-bahan tertentu telah ditambah untuk menjadikan dia bersifat alkali. Dan cikgu juga nak share dengan kamu dekat sini bahawa ada air yang sangat mukjizat, iaitu air Zam-Zam, kan? Air Zam-Zam jika kita rasa dia rasa tawar. Dia tak rasa pahit pun. Betul. Air Zam-Zam dia tak rasa pahit. Mana ada air Zam-Zam rasa pahit? Pernah kamu minum? Saya rasa kamu pernah minum. Sebab kita mungkin ada saudara mara kita atau kita sendiri yang pernah pergi menunaikan haji ataupun umrah, dan mungkin dia pernah beri kepada, ataupun mungkin untuk perubatan ibu bapa kamu pernah beli ataupun dapatkan air Zam-Zam. Air Zam-Zam dia rasa tawar, tetapi apabila kita uji dia adalah air yang alkali. So tidak bergantung kepada rasa semata-mata, tetapi kita sokong dengan kertas litmus. Ingat tu ayat cikgu. Okay, so kita yang bahagian ni bahagian yang dia tunjukkan situasi kehidupan seharian ni, kita buat lain kali. Okay. Banyak cikgu tengok ya kamu punya chatting ya. Nampak gayanya. Okay. Cikgu nak share sesuatu daripada buku tahun 5. Tahun 5 yang lama. Bukan tahun 5 yang terbaru. Tahun 5 yang terbaru mereka tak belajar tajuk ini. Okay, cikgu nak share dekat sini. Okay, apa yang berlaku? Dia kata ada situasi ganjil yang lain, iaitu terdapat bahan-bahan yang kita makan selama ini, rasa dia tidak menunjukkan sifat dia. Okay, contohnya. Okay, kamu tengok ni ya. Peluntur. Kalau peluntur ni, jangan kamu pergi rasa dia sebab ini adalah salah satu bahan berbahaya. Peluntur ni dia sama seperti sabun. Peluntur dia sepatutnya berasa pahit. Tetapi bila kita uji dengan kertas litmus, peluntur adalah asid. Walaupun dia rasa dia pahit, tetapi bila kita uji dia adalah asid. Tengok ni lagi, manggis. Manggis rasa dia apa? Manis dan masam kan? Kebiasaannya manis kan? Manggis kan? Buah yang paling digemari ni, selain daripada durian, kita tengok buah manggis rasa dia manis dan masam. Kalau masam pun sikit-sikit je. Manis sepatutnya kita kata dia sebagai neutral. Sepatutnya dia duduk dekat neutral. Tapi kenapa pula dia jadi asid? Sebab macam tadi cikgu cakap, bila kita uji dengan kertas litmus, kita sokong dia dengan kertas litmus, kita dapati bahawa dia mengubah kertas litmus biru menjadi merah. Ni yang paling pelik. Selama ni kita minum air kelapa. Air kelapa kan rasa dia manis. Air manis, ada yang tawar, ada yang manis. Betul? So air kelapa ni kita minum. Tapi rupa-rupanya bila kita uji dengan kertas litmus, kita dapati bahawa air kelapa adalah bersifat asid. Air kelapa sebenarnya bersifat asid. Habis tu selama ni kita minum asid ke? Selama ni bila pergi pantai, lepas tu dahaga lah minum asid. Tak pula. Asid nanti matilah. Memang kenapa pula mati? Dengan sini Aril lah. Tidak semua bahan berasid adalah berbahaya. Contohnya cuka. Kenapa kita makan selama ni tak mati pun makan cuka? Mak kita masak guna cuka, restoran guna cuka, tak mati. Sebenarnya asid ada yang kuat, ada asid yang lemah. Dan air kelapa ni contohnya, kalau kita minum dia yang pure, dia memang berasid.
walaupun kita kata dia berasid, sebenarnya dia ada kebaikan dia. Contohnya ketika kita demam, kita minum air kelapa, jadi badan kita akan bercampur dengan rasa asid dan alkali. Jadilah pulih kita punya demam tu. Jadi kamu jangan ingat semua asid berbahaya. Tapi tak apa. Betul lah tu, memang asid bersifat bahaya tetapi tidak semua. Tengok ni, kamu tengok ni, rasa susu segar, rasa tawar, margarin rasa dia masin, air suling ni ialah air yang dipanaskan dan dididihkan sehingga mencapai 100 darjah Celsius. Air suling, nama dia air suling. Nanti sekolah menengah memang akan kamu gunakan air suling. Ubat gigi berasa pahit. Lepas tu kamu tanya dengan cikgu, cikgu, mana ada ubat gigi rasa pahit? Ubat gigi saya rasa manis. Itu adalah perisa tambahan dia. Dan ada memang macam-macam shampoo pun tidak semuanya berasa pahit. Ubat gigi ada yang berasa berangin. Kamu rasa berangin tu kan rasa mint. Jadi rasa manis dan sebagainya. Tetapi kita sokong dia dengan kertas litmus. Dia mesti macam itu. Secara umum dia, kalau masam asid, kalau pahit alkali. Kalau tawar, masin dan manis, dia bersifat neutral. Itu umum dia, secara umum. Tapi bila kita uji dengan kertas litmus, kita akan dapat menyokong hasil itu dengan lebih tepat. Cikgu harap, walaupun cikgu punya bahasa ni agak pelik juga, agak tinggi juga, cikgu harap kamu tak keliru. Senang je, ingat dulu yang penting. Masam asid, pahit alkali, tawar masin, manis neutral. Lepas tu biru merah asid, merah biru alkali, tiada perubahan neutral. Ingat tu dulu. Okay, so ini kita share dengan kamu. Nanti kita akan explore lagi. Tahun 5 yang lama dulu dia orang belajar lagi banyak lagi tentang asid alkali. Kita akan sediakan bunga raya ni. Kalau tak sempat tak apa, kita akan buat kubis ungu dan sebagainya. Okay, so kita tutup tentang itu. Kita nak main sedikit Squid Game. Squid Game cikgu, saya minat cikgu. Saya suka. Apa Squid Game? Saya pun. Kenapa? Cikgu nak main. Nak main? Okay, kalau nak main dengar dulu cikgu punya arahan. Sebab cikgu tak nak, sebab kita ada 20 minit. Okay, so cikgu harap kita boleh bermain dengan lancar. Iaitu kita nak main, nak tengok siapa yang sampai dulu. Okay, kita share dengan kamu. Kalau kamu bercakap-cakap dulu, nanti kita ada yang tak faham arahan, cikgu akan membazir masa. Tak dapat tentukan siapa pemenang. Tengok tu. Okay, so dekat sini kita ada satu padang. Okay, jadi bila cikgu bagi kamu link, kamu berkumpul dulu. Tengok ni, cikgu dah share dekat sini. Please gather here. Dekat sini ni, cikgu dah tulis dah. Please gather here. Kumpul di sini. Ataupun cikgu tulis dia lagi dah bahasa Sarawak, berkumpul di situ. Jangan berkumpul di Sini ke maksudnya? Berkumpul di situ sahaja. Jangan bersinar-sinar, Lepas jadi patung cikgu. Okay, dekat mana dah jadi patung? Okay, so dekat ujung sini ada patung. Tak sabar nak tahu. Cikgu, kalau dia kata tu red light, kalau dia pandang tu kena tembak kan cikgu? Ni ada dah patung. Tengok ni. Patung ni sedang menunggu supaya nak menembak siapa yang tak dengar cakap tu hari ni. Jadi ada A, ada B, ada C, ada D. Apa yang kita nak buat ialah cikgu akan tunjukkan soalan. Okey, cikgu akan tunjukkan soalan kepada kamu. Bila cikgu tunjukkan soalan, cikgu akan baca ada 10 pusingan. Jadi kalau cikgu contohnya soalan yang pertama, senang je. Soalan dia senang je. Okay, soalan dia contohnya kamu dengar cikgu cakap dulu, jangan cikgu cakap dulu. Okey, cikgu cakap contohnya apakah soalan dia, apakah warna lemon. Jadi ada A, B, C, D. Jadi kamu daripada yang cikgu cakap
berkumpul di situ ni. Mana kumpul di situ ni? Bawah tadi kan? Cikgu cakap Macam kumpul jauh di je. situ. Apa pula jauh? Memanglah kena lumba lah. Kamu tak tengok ke Squid Cikgu, Game? kenapa dia Kena tak lumba. keluar? Saya Nanti cikgu explain saya tak dulu pernah boleh? tengok. Boleh tak cikgu explain dulu? Cikgu explain dulu. Cikgu explain dulu lah. Jadi daripada sini contohnya kamu cakap lemon tadi berwarna jingga. Jadi kamu pun pergi dekat huruf D. Sebab kamu pilihan jawapan kamu D. Pilih cepat-cepat laju-laju pergi dekat huruf D. Kalau kamu punya jawapan ialah C, kamu pergi kumpul dekat C. Kumpul dekat C. Pastikan kamu kumpul dengan betul jawapan kamu. Jadi bila cikgu review, bila cikgu tunjukkan jawapan dia ialah C contohnya warna lemon. Takkan kamu tak tahu warna lemon tu kuning. So warna kuning ialah untuk lemon. Jadi kamu salah jawab A. Ada yang jawab B. Tapi kalau C, siapa yang betul, kamu pun ulang balik pergi ke berkumpul di situ ni. Tempat berkumpul ni, kumpul balik. Sesiapa yang gagal, apa yang kamu kena buat? Kamu kena pergi jumpa hantu ni. Jadi kamu tersingkir duduk dekat sini. Boleh? Boleh. Boleh. Cikgu rasa cikgu punya penjelasan dah jelas dah. Siapa yang bercakap-cakap tadi, siapa yang salah buat kali ni, jaga. Kita terus singkirkan dia. Suruh dia masuk dalam ni keranda ni. Duduk dengan hantu, dengan labah-labah ni. Duduk kamu dekat sini. Cikgu dah sediakan penjara ni. Ni ada penjara dekat sini. Siapa yang salah buat, cikgu tak ada maaf. Cikgu dah bagi tahu cara untuk bermain dia. Okey. Cikgu, Mula-mula mesti berkumpul. Tak apa, itu lain kali. Cikgu cakap mesti berkumpul. Siap dah jawab, cikgu dah cakap jawapan yang betul. Soalan yang seterusnya, kamu mesti ready cepat-cepat berkumpul di situ. Jangan nanti bila cikgu dah baca soalan nombor 2, masih lagi ada yang duduk dekat atas, duduk dekat patung ni. Jaga Okey. Kita nak main dengan ada masa 15 minit. Jangan ada yang tersilap. Okey, cikgu share room terus. Jadi kamu akan terus masuk ke ruangan Squid Game ini. Okey. Siapa yang tak faham nanti, cikgu tak nak. Siapa yang bertanya macam mana. Okey, kalau siapa-siapa yang rasa ada lag, cikgu nak beritahu awal-awal ni Jadi kamu boleh keluar daripada Google Meet, leave Google Meet ni, dan kamu tunggu saja di Kumo Space. Sebab kadang-kadang bila dah buka banyak sangat, boleh jadi nanti lambat komputer kita. Jadi siapa yang dah masuk tu, duduk dulu, kumpul dulu di tempat yang diminta. Berbaris. Duduk dulu di tempat yang telah diarahkan. Jangan dulu berjalan-jalan. Siapa yang buat kesalahan, kita suruh dia, patung tu tembak dia masuk ke dalam keranda. Cikgu, saya tak dapat. Kenapa pula tak dapat join? Okey, kalau siapa yang slow komputer dia, kamu boleh keluar daripada Google Meet dan kamu masuk ke Kumo Space. Itu saja cara dia supaya komputer kamu tak ada lagging. Masuk ke Kumo Space dan tinggalkan Google Meet tu. Tutup je. Leave je. Tak apa, kamu jangan risau. Kehadiran kita dah ambil kan? Okey, dah ada 12 murid yang dah masuk. Murid yang lain tolong cepat-cepat. Kita ada masa singkat saja ni nak jawab 10 soalan. Tekan link 10 soalan. Ya, 10 soalan lah, 10 orang. Ya, betul. Okay. Tu siapa tu? Kalau kamu dah buka mikrofon dekat Google Meet, jangan lagi kamu guna mikrofon tu di siapa tu? Kalau buka mikrofon, tutup mikrofon di Google Meet tu. Jangan buka dua-dua. Jangan berlari-lari dulu. Kalisha duduk dulu diam-diam. Bunyi dah tu, dia dah cari dah. Okey, siapa lagi? Cepat, cikgu nak start dah. Cikgu kira 1 minit lagi sebab kita ada 10 soalan. Nak lari-lari ni.
Siapa yang tak dapat isi password, tak perlu isi password sepatutnya. Kamu tekan link dan masukkan nama je. Contohnya macam cikgu ni Dapat tekan tulis nombor ke situ cikgu. nombor apa? Macam ni, bila kamu dapat macam cikgu ni, tekan join. Masukkan nama kamu dekat atas ni. Ataupun masukkan email. Masukkan apa-apa email. Email sendiri ataupun email yang disediakan oleh sekolah. Okay, kita tengok siapa yang terselamat daripada ditembak oleh tu, siapa tu? Kita tak mau ada yang kena tembak. Siapa yang kena tembak, kamu sila duduk dekat hantu ni. Duduk geng dengan dia ni, duduk dekat sini. Makan candy dengan air. Saya langsung tak dapat. Saya langsung tak dapat. Apa yang tak dapat? Yang cikgu bagi link tu. Saya tak dapat masuk. Kenapa pula tak dapat? Ni cukuplah. Tak ada kod, tak ada kod. Tak ada kod. Ada bunyian tu. Kamu tekan link, apa yang jadi? Password? Kenapa bunyi dia macam tu cikgu? Dan memanglah. Password apa? Tak ada password ni, Nasrullah. Okay. Password. Okay lah, kamu tengok dulu. Okay, so soalan yang pertama, kamu tengok dekat cikgu punya screen apa yang cikgu share. Okay, kita baca dulu soalan yang pertama. Soalan ada. Okay. Yang manakah masam? Jangan baca. Jangan sebut jawapan kamu. Jangan suruh orang tiru. Yang manakah masam? A. Petola. B. Gula. C. Cuka. D. Susu. Soalan yang pertama. A. Susu. Tengok tu. Cikgu tutup dulu buku teks lah. Supaya dia tak banyak. Yang manakah masam? A. Petola, sorry. A. Petola. B. Gula. C. Cuka. D. Susu. Okey, yang manakah yang berhasil masam? Kenapa ramai sangat yang ikut saya je? Bukan ikut kamu. Semua jawapan tu betul ke tidak? Okey, so dah ke? A, B, C, D. Okey, siapa yang salah? Okey, tak ada, semua masih betul. Soalan yang senang. Okey, boleh masuk ke soalan yang kedua, bersedia. Kenapa ni masih lagi duduk kat sini? Kita dah jawab dah soalan nombor 1. Okey, so soalan nombor 2. Bersedia, berkumpul dulu. Berkumpul. Tak apalah tindih-tindih pun. Itu jangan kamu risau. Duduk cikgu pun bertindih-tindih. Tak ada masalah pun. Okey. Baik, soalan yang kedua. Kita tengok. Adam Zairil. Amir Fakrullah. Pergi berkumpul dulu. Okey, kita baca soalan yang kedua. Okey. Okey, cikgu baca soalan yang kedua. Okey, ni cikgu nak perlahan sikit bunyi ni. Okey, soalan yang kedua. Sekejap lah. Okey, soalan nombor 2. Yang ni. Okey.
Nampak? Perubahan warna bagi asid. A. Merah ke biru. B. Biru ke merah. C. Merah ke hijau. D. Biru ke hijau. Mana satu? Tahu tak payah beritahu kawan. Nanti kawan kamu ikut. A. Merah ke biru. B. Biru ke merah. C. Merah ke hijau. D. Biru ke hijau. Mana satu? Cikgu kira sampai 3. Siapa yang salah jawab, siapa yang tak ada jawapan A, B, C, D, kita tembak dia. A. 1 2 3 Ikutnya. 5. A, B, C, D. No, Karisha? A, B, C, D. Okey, cikgu baca jawapan dia. Okey, perubahan warna bagi asid ialah biru ke merah. Aduh, mana ni ramai yang salah ni? Siapa yang jawab A, sila pergi kat keranda. Alah, baru kejap. Siapa yang salah jawab A tu pergi masuk keranda. Siapa yang salah jawab tu sila pergi dekat keranda. Nampaknya sempit. Sempit tak apalah, kan kubur memang sempit. Pergi duduk dekat hantu. Okay. Jom kita mulakan soalan yang seterusnya. Apa kata kali ini kita bagi Chan. Siapa yang buka mikrofon? Siapa yang buka? Okay, dah. Baik. Mengganggu bunyi itu. Okey lah. So, apa kata kita bagi Chan lah untuk kali pertama ni, sebabnya ada murid yang tak ingat. Jadi kita kumpul semula. Nampaknya ada murid ramai yang tak ingat warna biru, merah, merah, biru. Baru je tadi aja. Okey, ada 3 minit. Jom kita cepat-cepat. Kalau boleh kita selesaikan seberapa banyak soalan yang dapat. Okey, Muhammad Amir dengan Aina Maisara, jom cepat-cepat kita kembali ke tempat berkumpul. Jom. Muhammad Firas, Aina Maisara duduk di tempat itu untuk kita berkumpul. Kita mulakan semula soalan yang seterusnya. Amir, cepat-cepat lagi cikgu nak baca soalan seterusnya. Jangan gopoh-gopoh. Baca soalan dengan betul ya. Okey, sekarang kita pergi soalan yang seterusnya. Mida. Soalan yang seterusnya, bahan manakah yang licin? Cuka A, cuka. B, pencuci pinggan. C, sirap kordial. D, jus limau. Cikgu tengok. Kita tengok. Mana satu jawapan dia? Adakah A, B, C, D?
Okay, cikgu ulang balik soalan dia. Bahan manakah yang licin? A. Cuka, B. Pencuci pinggan, C. Sirap kordia, D. Jus limau. Okay, cikgu kira countdown 5 sehingga 1. Siapa yang salah kita tembak dia. Okay. Okay. 5 4 3 Siapa tu? 2 1. Okey, nampaknya jawapan yang betul ialah pencuci pinggan. Pencuci pinggan ya, pencuci pinggan. Jadi siapa yang salah tu sila masuk keranda. B tak tahu. Jadi B lah jawapan dia. Siapa yang jawab selain B sila masuk ke pusat kuarantin. Cikgu dah keluarkan tu. Okey, soalan yang seterusnya. Wait. Hantu tu hilang. Okey, soalan yang seterusnya iaitu bahan alkali berasa A. Manis, B. Masam, C. Pahit, D. Tawar. Bahan alkali berasa manis A. Manis, B. Masam, C. Pahit, D. Tawar. Anaf Razin dah termasuk pusat kuarantin ya. Sebabnya dah tersalah jawab. Yelah. Okey. 8 dah. Okey. Betul ke jawapan dia? Mama Aish Safwan, rasa alkali apa dia? Manis ke? Nampaknya Mama Aish Safwan salah jawab. Sila masuk ke pusat kuarantin ya. Rasa alkali ialah pahit. Okey, kita pergi soalan last lah. Sebab sekarang dah pukul 8. Okey, boleh berkumpul cepat-cepat. Okey. Oops, cikgu pula yang terkeluar nampaknya. Okey. Sekejap, kenapa dia? Patutlah. Okey, berkumpul di situ. Okey, berkumpul soalan nombor last ni. Patutnya nak buat banyak lagi soalan. Okey, yang manakah? Okey, kita tunjukkan soalan. Okey, ramai tak yang menang ni? Yang boleh pergi ke pusingan yang kedua ni? Yang manakah neutral? Gula A, B. Deterjen, C. Cuka, D. Ubat gigi. Okey, A. Mana tu? Macam mana nak tahu? Kan cikgu cakap tadi berdasarkan rasa. Apakah rasa dia? Tahu pula. Okey, yang manakah mempunyai neutral? Yang manakah neutral? Gula, deterjen, cuka atau ubat gigi? Sudah? Okey, jom kita tengok. Okey, jap. Okay, kita tutup ni jap. Okey. Betul tu, dah lebih masa. Siapa yang betul? Okey, senang je, kita pun decide lah. Okey.
Banyak chatting ya. Okay. So siapa yang betul? Yang mempunyai yang merupakan neutral, mestilah rasa dia bukan masam dan juga bukan pahit. Jadi deterjen rasa dia pahit, cuka rasa masam, ubat gigi rasa pahit. Jawapannya ialah A. Seorang je yang betul. Apa yang berlaku? Ubat gigi rasa dia pahit. Tengok tu. Noirdina yang menang. Jadi Noirdina jadi jutawan hari ni. Yang lain semua salah jawab. Yang lain kali kita cuba lagi. Lain kali kita sambung. Kenapa ni tak tahu rasa ubat gigi kan? Okay, tak apa, sebab rasa ubat gigi memang berbeza-beza, tapi biasanya dia rasa pahit. Okay, so baiklah, so kita boleh tinggalkan Kumo Space ni. Cikgu tengok yang chatting-chatting ni. Oh, siapa yang nak minum air boleh minum air, asalkan kamu pergi ke pusat kuarantin dan dapatkan rawatan. Okay, kenapa ni? Okay, jadi kamu boleh exit. Assalamualaikum. Dah.